Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Gopinas. Saya Humaira binti Muhammad Najahan dan juga rakan saya Amirah Adibah binti Azan ingin membentangkan berkenaan dengan analisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap bidang pendidikan. Jadi kami memilih seseorang cikgu daripada Kolej Vokasional Segamat di Johor. Beliau merupakan seorang pemimpin di antara salah seorang pemimpin di kolej tersebut, iaitu Cikgu Puan Hasfarina binti Abbas, selaku penolong kanan ko-kurikulum dan juga sebagai ketua jaminan kualiti. Jadi tujuan kami untuk menjalankan temu bual ini adalah untuk kita mengetahui apakah cabaran-cabaran, masalah, peranan guru dan juga sekolah, serta bagaimana implikasi kepelbagaian sosio-budaya di Kolej Vokasional Segamat. Baiklah, sebelum kita telusuri satu persatu kepada analisis kepelbagaian sosio-budaya di Kolej Vokasional Segamat, kita telusuri dahulu satu persatu apa yang dimaksudkan dengan budaya. Setiap individu adalah unik dan berbeza, memandangkan latar belakang dan hasil interaksi dalam persekitaran masing-masing adalah berlainan. Dalam konteks ini, budaya merupakan faktor pengaruh yang paling berkesan ke atas perkembangan individu. Seperti yang dikatakan oleh Goldnix dan Chin tahun 1990, culture provides the blueprint that determines the way an individual thinks, feel and behaves in society. Jadi di sini, budaya mempengaruhi cara individu itu berfikir dan bertindak, serta mempengaruhi pandangan, perasaan dan pembawaan. Sosial pula didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk kepada segala perihal yang berkaitan dengan masyarakat. Manakala budaya pula adalah segala aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan akal budi yang mengandungi rasa cinta seperti kesenian, moral, kepercayaan, adat resam dan sebagainya. Manakala maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir daripada pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat. Jadi, gabungan daripada perkataan sosial dan budaya membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat, adat resam, moral kesenian, kepercayaan dan sebagainya. Sosial budaya juga adalah sesuatu tata nilai yang berlaku dalam sesebuah masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Menurut Nuriyati Abdul Rashid dan rakan-rakan pada tahun 2017, sosial dikaitkan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Manakala budaya pula ialah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, oleh yang demikian, sosial budaya dapat dijelaskan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat. Seterusnya saya akan membentangkan beberapa analisis data mengenai kepelbagaian sosio-budaya di kolej ini. Okey. Pelajar-pelajar di kolej ini seramai 507 pelajar dan 106 orang guru sahaja. Dari 67 orang daripadanya ialah pelajar perempuan dan selebihnya iaitu 440 ialah daripada pelajar lelaki. Menurut responden, terdapat 3 kaum di kolej ini, iaitu 97% daripada kaum Melayu, manakala cuma 3% sahaja dari kalangan Cina dan murid India. Okay. Kemudian struktur sosial murid-murid di sekolah ini majoritinya berlatar belakangkan keluarga yang berpendapatan B40 dan sedikit sahajalah daripada golongan T20. Okey.
seterusnya kita lihat kepada apakah cabaran dan peranan guru terhadap kepelbagaian budaya murid. Soalan seterusnya ialah bagaimana guru-guru ini dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya daripada aspek fizikal dan mental murid. Okey, menurut responden, 80% pelajar-pelajar ini adalah daripada luar segamat, iaitu ada yang daripada Selangor, ada yang daripada Kuala Lumpur, tetapi majoritinya kebanyakannya daripada Johor Bahru, iaitu sebuah bandar yang besar dalam negeri Johor lah. Okay, ini menunjukkan bagaimana tahap dan cara berfikir pelajar-pelajar ini akan jadi berbeza mengikut lokaliti, seperti pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Begitu juga struktur sosial pelajar-pelajar yang mana ada segelintir daripada mereka ini yang asalnya daripada keluarga yang mampu, seperti pelajar di bandar. Okay, manakala selebihnya iaitu kebanyakan majoriti pelajar berlatar belakangkan keluarga B40. Okey, menurut responden lagi, berdasarkan cabaran-cabaran tersebut, para guru ini perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam interaksi antara pelajar. Guru-guru ini sentiasa menggalakkan mereka agar mereka sentiasa saling berkomunikasi antara satu sama lain dengan semua kaum dan mengamalkan sikap toleransi lah. Jadi ini dapat menggalakkan lagi lah untuk pelajar, mana-mana pelajar bebas memberikan apa-apa idea dia, pendapat dia ataupun ulasan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya komunikasi antara pelajar-pelajar ini yang berbilang kaum ini dapat berjalan dengan baik. Analisis yang seterusnya ialah berkaitan dengan bagaimana pemimpin-pemimpin ataupun para guru lah untuk menghilangkan jurang perbezaan di antara murid-murid ni yang datang daripada pelbagai kaum dan bangsa. So kita nak lihat macam mana peranan guru ini untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, menurut responden, apa yang dilakukan oleh pihak kolej iaitu mereka meletakkan satu pentaksiran berterusan, iaitu mereka mewajibkan kepada murid-murid ini, kepada pelajar-pelajar ini untuk mengadakan program-program bagi kepada semua pelajar yang merangkumi semua kaum. Maksudnya dia tidak terbataslah kepada kaum Melayu sahaja ataupun kaum India sahaja. So sekolah akan melaksanakan ataupun mewajibkan program yang membabitkan ataupun yang mencampurkan ke semua bangsa dan juga kaum. Okay, sebagai contoh, pihak sekolah akan menggalakkan pelajar-pelajar ni mencipta aktiviti yang terlibat dengan khidmat komuniti. Mereka perlu, murid-murid ni, diorang ni perlu keluar daripada tempat belajar mereka dan melaksanakan aktiviti bersama dengan masyarakat. Ini juga para guru juga mereka menjadikan aktiviti dan program ini sebagai sebuah pentaksiran berterusan, iaitu melalui subjek pendidikan Islam dan moral. Jadi para guru meminta mereka ini melaksanakan aktiviti create ataupun ciptalah satu aktiviti yang mereka boleh buat bersama-sama dengan masyarakat. Contohnya gotong royong di rumah-rumah kebajikan, di rumah-rumah anak yatim, di rumah orang-orang tua dan sebagainya. Dan apa lagi? Buat aktiviti di tanah perkuburan. Macam mana tu? Iaitu mungkin bersihkan kawasan perkuburan tu daripada
semak samur daripada daun-daun kering, ataupun cat balik kubu-kubu yang dah luntur warnanya, ataupun meletakkan bangku-bangku yang boleh diduduk. Macam kita lihat kalau kita pergi ziarah kubur ni, ada setengah ziarah ni dia duduk atas kubur orang lain, sebab masa waktu baca untuk si mati, mereka duduk atas kubur orang lain lah. Itu tak boleh lah. Jadi ini mungkin adalah suatu aktiviti yang sangat bagus lah. Pelajar ni dia akan dia akan inovasikan apa yang mereka perlu buat kepada tanah perkuburan tersebut. Dan apa lagi? Ini ada lagi aktiviti seperti mereka akan menawarkan servis ataupun perkhidmatan membaiki aircon ataupun pendingin hawa di rumah-rumah, di sekolah-sekolah yang lain, di kedai-kedai, ataupun banyak lagi lah tempat-tempat ni. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu bagaimana peranan guru untuk menerapkan sikap bertolak ansur dan kesatuan hati terhadap murid-murid yang berbilang bangsa dan agama. Jadi berdasarkan respon daripada temu bual bersama responden, beliau mengatakan bahawa pihak pengurusan juga menerapkan rasa kasih sayang pelajar terhadap kolej agar mereka bersatu hati untuk bersama-sama menaikkan nama kolej, menjaga fasiliti dan persekitaran yang cantik juga bersih. Seterusnya, guru-guru akan menerapkan nilai-nilai murni ketika PDP dijalankan. Ini kerana pada setiap kurikulum sememangnya ada aktiviti yang perlu mengamalkan nilai murni. Seperti yang dikatakan oleh responden, dalam satu kelas tu bercampur, ada seorang India, ada seorang Cina, ada pelajar perempuan dan pelajar lelaki lah. Maksudnya dia tak adalah satu kelas tu semuanya Melayu, satu kelas tu khusus untuk Indian sahaja, tidak. Jadi bila guru-guru ni memberikan tugasan kepada murid, kepada pelajar-pelajar ni, jadi macam mana peranan guru ni dia nak memastikan setiap pelajar ni dapat memberikan kerjasama yang terbaik dalam kumpulan mereka untuk selesaikan tugasan yang diberi. Okey. Jadi pertama sekali para guru ni mereka akan melakukan sebuah penilaian. Penilaian di kolej mereka ni adalah dalam bentuk kerja banyak, dalam bentuk kerja berkumpulan, yang mana mereka sangat memerlukan kerjasama antara pelajar-pelajar pelbagai kaum. Dan guru ni mereka ni tidak akan memberikan pilihan kepada pelajar supaya pelajar dapat memilih siapa kawan yang mereka mahu dalam kumpulan tersebut, dalam kumpulan tugasan tu. Jadi guru ni dia akan pilih sendiri siapa yang patut dalam kumpulan tu, bangsa apa yang dicampur. Guru akan rombak lah, ataupun akan mencampur adukkan lah dalam satu kumpulan tu. Jadi guru-guru ni dia akan buat kerja-kerja yang berkumpulan sebagai penilaian dalam pemarkahan. Okey, seterusnya yang kedua, bila mana guru-guru ni memberikan tugasan, mereka akan menjadi pendorong macam mana nak buat, macam mana nak selesaikan, dan juga guru akan menjadi pembimbing kepada pelajar bagaimana untuk selesaikan masalah ataupun situasi yang mencabar yang mereka perlu selesaikan. Guru akan bimbing, guru akan bagi guideline macam mana nak buat. Guru akan cuba hapuskan sikap berpuak-puak ni dalam kumpulan masing-masing lah. So itu guru memang kena sentiasa pantau, sentiasa membimbing murid-muridnya. Okay, juga guru-guru juga akan memantau perjalanan program ataupun tugasan-tugasan yang diberikan. Dia kena pantau lah daripada awal sampai ke pertengahan sampai habis. Maksudnya guru ni tak adalah, walaupun mereka beranggapan para pelajar ini bijak kan, pandai-pandai, tapi tidaklah bila mereka beri tugasan mereka terus pantau daripada awal sahaja sampai habis. Maksudnya diorang cuma tunggu result sahaja. Tidaklah, guru-guru ni akan pantau daripada semasa ke semasa dan
akan memberikan nasihat untuk penambahbaikan, untuk upgrade pada yang lebih baik dan sebagainya. So memang guru-guru ni mereka walaupun nama mereka seperti college, tidaklah seperti di tempat-tempat lain. Guru-guru ni sama, guru-guru di college vocational ni sama seperti guru-guru di sekolah harian yang biasa. Mereka akan pantau, akan menanda buku, akan bantu selesaikan masalah dan sebagainya lah. Jadi memang peranan guru ni sangat penting, dan kebanyakan guru mereka tidak boleh amalkan sifat pilih kasih, kan? Sifat pilih kasih, sebab ada yang majoriti daripada pelajar-pelajar bandar yang daripada Johor Bahru tu, jadi guru-guru ni tidaklah melebihkan suatu kaum ni, suatu struktur ni berbanding dengan kaum yang lain lah. Jadi guru-guru ni sebolehnya tidak boleh mereka bersifat pilih kasih di antara para pelajarnya. Okey. Baiklah, seterusnya kita terus kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya di Kolej Vocasional Segamat dan cara membendung. Okey, bagi implikasi untuk soalan yang seterusnya, iaitu implikasi terhadap pelajar itu sendiri. Okay, yang mana soalan itu adalah apakah implikasi terhadap perbezaan dan kepelbagaian sosial budaya di kalangan murid dari aspek sikap dan tingkah laku murid. Jadi antara implikasinya adalah penguasaan bahasa Melayu yang lemah di kalangan pelajar Cina di Kolej Vocasional Segamat. Dan seterusnya, kesannya timbul masalah komunikasi antara pelajar dan guru ketika dalam sesi pembelajaran PDP dijalankan. Jadi cara untuk membendung masalah tersebut, responden memberitahu bahawa guru dibantu oleh pelajar-pelajar Melayu yang mana fasih dalam bahasa Cina untuk membantu pelajar yang kurang faham dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu, gaya belajar dan gaya berfikir juga berbeza mengikut lokaliti pelajar yang terdiri daripada pelajar bandar dan juga luar bandar. Okay, jadi latar belakang pendidikan mereka juga berbeza. Okay, kalau kita ikut pelajar bandar, kebanyakannya adalah pelajar yang boleh mencapai keputusan yang cemerlang, dan sebaliknya kepada pelajar luar bandar agak lemah dalam pencapaian peperiksaan mereka. Jadi untuk membendung implikasi daripada gaya pelajar berfikir dan juga belajar, sekolah telah mewujudkan sistem mentor dan mentee yang mana digerakkan oleh kelab pembimbing rakan sebaya. Jadi tugas mereka adalah menjadi mentor kepada pelajar yang kurang cemerlang supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi seterusnya adalah implikasi terhadap guru. Jadi antara implikasi daripada soalan tersebut adalah kedudukan di dalam kelas bercampur, tidak kira pelajar berada di tahap cemerlang ataupun kurang cemerlang. Ini kerana mereka dikelaskan mengikut program masing-masing. Contohnya program automotif, kimpalan dan sebagainya. Oleh sebab itu, ianya memberi implikasi kepada guru untuk mengajar di kelas kerana wujudnya jurang perbezaan di kalangan pelajar dari segi daya berfikir dan juga gaya belajar. Jadi cara untuk membendung masalah tersebut, guru berperanan dalam memilih sumber pengajaran yang sesuai dengan tahap kefahaman pelajar. Kemudian tugasan ataupun bahan diberikan ekstra kepada pelajar yang cemerlang, manakala guru terus akan memberikan fokus kepada pelajar yang kurang cemerlang. Jadi kita terus kepada implikasi terhadap kurikulum. Okey, kalau kita lihat di dalam skrin, soalan dia berbunyi, adakah kepelbagaian sosial budaya di kalangan murid ini memberi impak kepada kurikulum? Okey, jadi responden menjawab memang ada memberi impak terhadap kurikulum. Okey, yang mana guru-guru berperanan dalam menyediakan bahan mengajar
Dan juga guru juga berperanan penting dalam memastikan tiada unsur sensitiviti perkauman di dalam subjek yang hendak diajar. Sebagai contoh dalam subjek bahasa Melayu, sekiranya untuk kita terangkan tentang perayaan sesuatu kaum itu, pastikan perayaan yang disambut di Semenanjung ini, pelajar-pelajar di Sabah Sarawak juga faham bagaimana cara untuk menyambut perayaan dan juga kepercayaan mereka di Semenanjung. Selain itu, dalam program vokasional juga telah diterapkan juga nilai-nilai murni di dalam kandungan kurikulum. Baiklah, sebagai rumusan, masyarakat majmuk di Malaysia secara tidak langsung telah membawa kepelbagaian sosial budaya di sekolah khususnya. Hal ini dapat memberi kesan dan implikasi terhadap perkembangan sistem pendidikan dan suasana pembelajaran di kelas. Oleh yang demikian, guru juga perlu memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam memastikan kepelbagaian sosial budaya tidak membawa kepada sebarang halangan dalam proses penyampaian ilmu.